Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih memilih kami pada waktu ini. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, KKM nafi sistem kesihatan di Sabah lumpuh susulan pertambahan kes positif. Kementerian Kesihatan KKM menafikan sistem kesihatan di Sabah lumpuh ekoran pertambahan kes positif harian di negeri itu. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bagaimanapun mengakui cabaran menangani kes di Sabah adalah lebih sukar. Namun KKM lebih bersedia kini dalam menyediakan kelengkapan tambahan dan menempatkan lebih ramai pengamal perubatan di negeri itu. Kenyataan tersebut tidak berasas, iaitu mereka tidak tahu iaitu kewangan bahagian kewangan telah pun luluskan banyak peruntukan untuk negeri Sabah dan juga perolehan darurat telah pun dibenarkan di negeri Sabah. Jadi isu kewangan tu tak timbul. Dan isu dari segi sumber manusia, kita juga telah hantar sumber manusia negeri Sabah. Sekarang ni kita lihat iaitu tanggapan daripada masyarakat seolah-olahnya kita tidak melaksanakan ataupun sistem kesihatan akan kolaps, tetapi tak benar. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, tambahnya, kapasiti di hospital dan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah juga masih mencukupi dengan hanya 33% katil digunakan daripada lebih 5,700 katil yang disediakan. Mengulas mengenai kemungkinan meletakkan pesakit positif bergejala ringan menjalani kuarantin di rumah, beliau berkata ia hanya satu cadangan sekiranya hospital dan pusat kuarantin tidak lagi mampu menampung jumlah pesakit COVID-19. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut menolak dakwaan segelintir pihak bahawa KKM memanipulasi data harian pesakit COVID-19 sehingga ia mencecah 4 angka. Dan ini bukan manipulasi, ini adalah fakta yang kita ada. Dan kita pakai fakta ni daripada hari pertama. Jangan bila fakta menunjukkan angka kosong ataupun satu digit, kita terima data tersebut. Bila angka melebihi 1,000, kita tak terima data tersebut. Data kita dikutip oleh setiap negeri melalui sistem informasi dan maklumat kesihatan awam. Beliau menjawab dakwaan seorang ahli politik dalam laman Facebooknya yang mendakwa Dr. Nur Hisham dan KKM memanipulasi data harian pesakit COVID-19 bagi menghalalkan darurat diadakan. Meningkat 1,000 kes dalam tempoh. Dalam pada itu, kluster baru di Johor, kluster Kempas, mencatatkan 22 kes sehingga semalam. Exco Kesihatan dalam Alam Sekitar Negeri Johor, R. Vidyanathan berkata, kumulatif kes bagi kluster itu membabitkan 7 rakan sekerja, 14 ahli keluarga mereka dan seorang pelajar. Setakat ini, seramai 211 kontak rapat dikenal pasti di Johor Bahru, Kulai dan Pontian selain di Selangor dan Melaka. Daripada jumlah ini, 63 adalah negatif, manakala 148 masih lagi menunggu keputusan. Dalam pada itu, kes membabitkan pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Beliau berkata sehingga kini kumulatif kes positif berkenaan adalah 37 kes. Tambahnya, Jabatan Kesihatan Negeri Johor kekal melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang perlu bagi menangani peningkatan kes semasa. Saringan di pintu-pintu masuk juga masih giat dijalankan. Semua institusi pendidikan di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dilanjutkan penutupannya sehingga 9 November ini. Menerusi satu kenyataan KPM memaklumkan penutupan itu susulan pengumuman Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mengenai pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kawasan terbabit. Penutupan institusi pendidikan berkenaan termasuk tadika, sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah swasta, kolej vokasional dan Institut Pendidikan Guru IPG. Justru pentadbir sekolah serta institusi pendidikan diarah untuk memastikan guru, tenaga pengajar serta murid dan pelajar terus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah.
Dan ini pula berita baik khususnya buat lebih 100,000 penduduk Putrajaya apabila kemudahan bas henti-henti secara percuma akan dilaksanakan mulai 1 November depan. Kemudahan yang disediakan menerusi agensi Kementerian Wilayah Persekutuan Perbadanan Putrajaya PPJ itu adalah inisiatif di bawah wilayah prihatin bagi membantu rakyat khususnya warga Putrajaya mengurangkan beban sara hidup dalam aspek pengangkutan. Bas percuma ini juga boleh dinikmati semua warga negara tanpa perlu lagi membayar tambang 50 sen yang dikenakan sebelum ini. Sebanyak 12 laluan di sekitar pusat pentadbiran kerajaan itu disusun semula bagi meningkatkan lagi perkhidmatannya. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Rosida Jaafar, inisiatif berkenaan yang membabitkan kos 12 juta ringgit setahun akan mengukuhkan kesaling hubungan rakyat. Pada masa yang sama, kemudahan bas Putrajaya yang percuma ini akan menggalakkan aktiviti pelancongan domestik di Putrajaya yang dapat membantu memulihkan ekonomi setempat. Ini ekoran daripada COVID-19 ini yang mana ekonomi sangat merudum, jadi kita memikirkan cara-cara baru untuk membantu rakyat dan juga memulihkan ekonomi di Putrajaya dan wilayah persekutuan. Laluan perkhidmatan utama bas percuma itu T500 bermula di Kompleks E dan akan melalui Kompleks Kerajaan di sepanjang persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Presiden 1 selain persiaran Perdana Presiden 2 dan 3 sehingga ke Dataran Gemilang di Presiden 4. Manakala bagi 11 laluan perkhidmatan selebihnya pula akan melalui kawasan perumahan, komersial dan pejabat selain di Presiden 1 hingga Presiden 4. Kekerapan waktu bas percuma ini setiap 15 minit pada waktu puncak, 20 minit pada waktu bukan puncak serta 30 minit pada waktu malam, hujung minggu dan cuti umum. UMNO malam tadi memutuskan untuk terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Ahmad Zahid dalam satu kenyataan medianya berkata, UMNO juga menolak sebarang kerjasama dengan PKR dan DAP. Parti itu menggesa prinsip kerjasama PN perlu ditambah baik dengan berpaksikan nilai penghormatan dan konsensus politik. Kerajaan pula dicadang mengambil pendekatan yang lebih inklusif melangkaui perbezaan ideologi parti dalam menangani pandemik COVID-19 dan kesan negatif ekonomi yang dihadapi rakyat. Turut disaran inisiatif rekonsiliasi nasional, agenda perdamaian nasional segera dilaksanakan membabitkan PN dan juga parti-parti pembangkang. Datuk Seri Ahmad Zahid juga berkata, UMNO turut menjunjung kasih di atas keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menolak permohonan yang dipersembahkan Perdana Menteri. Bagi UMNO, keputusan Raja-Raja Melayu itu adalah amat bijaksana dan cukup melegakan rakyat selain menyokong usaha mengendurkan ketegangan politik. Okey. Assalamualaikum. Saya nak pergi. Tak apa, nanti tengok Facebook saya. Berkuat kuasa 1 November depan, majikan yang berhasrat menggaji pekerja asing melalui program pengambilan semula rehiring dan memohon pengambilan pegawai dagang expatriate diwajibkan mengiklankan kekosongan jawatan terlebih dahulu dalam portal pekerjaan nasional My Future Jobs. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, pengiklanan kekosongan jawatan di My Future Jobs hendaklah tidak kurang daripada 14 hari bagi program rehiring pekerja asing yang sedia ada dalam negara dan 30 hari bagi permohonan pegawai dagang. Manakala nama jawatan, gaji yang ditawarkan, kelayakan akademik atau kemahiran dan kompetensi yang diperlukan wajib dipaparkan di My Future Jobs. Tambahnya, majikan juga dikehendaki mendaftar dan membuat permohonan melalui sistem pengurusan pekerja asing bersepadu e-PAX sebagai syarat pematuhan kepada Undang-Undang Perburuhan bagi penggajian pekerja bukan warga negara. Permohonan pekerja asing atau pegawai dagang hanya akan dipertimbangkan sekiranya tiada rakyat Malaysia yang berminat memohon jawatan berkenaan.
4 anggota geng samun keluar bank termasuk seorang wanita warga Indonesia diberkas polis dalam satu serbuan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Ketua Polis Negeri Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, serbuan dilakukan hasil risikan pasukan polis, siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Iskandar Puteri dan Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor susulan kes seorang ahli perniagaan warga Cina yang cedera selepas disamun oleh suspek membabitkan kerugian RM242,000 4 hari lalu. Menurut Dato' Ayub Han, kumpulan berkenaan dikesan aktif menyamun sejak tahun lalu. Modus operandi kumpulan terbabit adalah mengenal pasti mangsa yang membuat pengeluaran wang di institusi kewangan sebelum mengekori dan bertindak menyamun mangsa menggunakan parang. Pada awal tahun 2020, tuan, Polis Johor telah berjaya menangkap selama 6 ahli kumpulan ini di mana kesemuanya ini kini sedang menjalani tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA. Dan di samping itu, Polis Johor juga telah berjaya menyelesaikan 12 kes melibatkan kerugian hampir 12 juta ringgit. Tuan. 4 suspek kini ditahan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan dengan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun. Dato' Ayub Han berkata pihaknya sedang giat memburu saki-baki kumpulan berkenaan yang dipercayai masuk ke negara ini menggunakan laluan sah semata-mata untuk menjalankan aktiviti samun. Dalam perkembangan lain di Johor, 2 lelaki yang didakwa membunuh dan menanam seorang pesara polis di sebuah premis di Kluang Ogos lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kluang. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Lim Fong Kim, 37 tahun, ketika pertuduhan dibacakan jurucakap dalam bahasa Mandarin. Manakala Saharuddin A. Samad, 42 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan magistrate. Mengikut kertas pertuduhan, Lim yang juga pekerja kedai tayar didakwa membunuh Su Kim Chiang, 57 tahun dengan menggunakan sebatang alat komponen motosikal pada 31 Ogos di sebuah premis di Kahang Dalam. Pendakwaan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Sementara Saharuddin pula didakwa membantu Lim menanam mayat pesara polis di sebuah kebun kelapa sawit di Batu 26 Jalan Mersing hari yang sama. Dia didakwa di bawah Seksyen 201 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan wang jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin bagi Saharuddin. 26 November, sebutan semula kes. Pemegang lesen pengedaran filem diingatkan untuk menghentikan kegiatan pengedaran filem merangkumi aktiviti menjual, menyewa dan memberi pinjam melalui platform media sosial, e-dagang dan laman sesawang. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dalam satu kenyataan berkata, ia membabitkan urusan jual beli dan sewaan dalam talian tanpa lesen pengedaran yang sah dan melanggar syarat lesen yang ditetapkan. Sehubungan itu, Jawatankuasa Pembanterasan Cetak Rompak ditubuhkan khusus bagi membantu aktiviti pengedaran filem yang tidak mematuhi undang-undang. FINAS juga melaksanakan pemantauan terperinci terhadap aduan awam yang diterima. Badan berkenaan juga komited mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbabit dalam kegiatan pengedaran yang menyalahi undang-undang berdasarkan Seksyen 22/1 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Akta 244. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan antarabangsa. Kementerian Kewangan Korea Selatan meluluskan pinjaman sebanyak $200 juta Amerika untuk disalurkan kepada 3 negara Asia bagi membantu usaha memerangi pandemik COVID-19 dengan lebih berkesan. 3 negara itu ialah Filipina, Kemboja dan Bangladesh. Kelulusan itu sebahagian rancangan Korea Selatan untuk memberikan pinjaman dan geran lebih $400 juta kepada negara-negara membangun tahun ini. Dana itu diharap dapat membantu negara berkenaan melawan virus dan memperluas kemudahan pencegahan. Menurut data Johns Hopkins University, lebih 42 juta orang sudah dijangkiti COVID-19 di seluruh dunia dan lebih 1.1 juta meninggal dunia.
Dalam pada itu, gelombang kedua COVID-19 terus melanda dunia. Data Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global kini melepasi 1.15 juta kes. Angka kematian turut meningkat dengan lebih 10,000 kes dalam tempoh 24 jam. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 225,211 kes. Turut mengejutkan, Perancis mencatatkan 52,010 kes baru dalam tempoh 24 jam. Badan Kesihatan Awam negara itu melaporkan kes terkumpul kini mencatat lebih 1.14 juta. Sejumlah 116 pesakit meninggal dunia dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah kematian kepada 34,761. Turki pula mengesahkan 2,017 pesakit baru, meningkatkan jumlah kes kepada 361,801. Di London, 19,790 orang diuji positif COVID-19 menjadikan jumlah kes di negara itu meningkat kepada 873,800. Sementara itu, wilayah Xinjiang, China mengenal pasti 137 kes baru setelah seorang remaja disahkan sebagai pembawa virus. Manakala 8 kes baru pula dicatatkan di Hanoi, Vietnam, menjadikan jumlah kes kepada 1,168 dengan 35 kematian. Ribut taufan kuat Molave yang membadai Manila memaksa lebih 25,000 penduduk berpindah dari kediaman mereka. Selain angin kuat hingga menerbangkan bumbung rumah, Molave turut membawa banjir ke kawasan kampung. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa direkodkan, namun seorang dilaporkan hilang, 7 berjaya diselamatkan selepas kapal layar yang mereka naiki karam di Batangas. Molave yang mencatatkan kelajuan angin pada 125 km sejam sedang menuju ke arah barat negara itu, iaitu ke Laut Cina Selatan. 20,000 penduduk berlindung di kawasan penempatan sementara, antaranya di bangunan kerajaan dan sekolah. Pihak berkuasa turut memberitahu media ada penduduk menghubungi mereka dan meminta untuk diselamatkan berikutan kediaman mereka musnah. Selain Bah, wilayah Mindoro turut dibadai angin kuat mengakibatkan pokok tumbang yang memutuskan bekalan elektrik. Jepun menyasarkan kadar sifar pelepasan karbon menjelang 2050. Matlamat itu dizahirkan Perdana Menteri Yoshihide Suga dalam ucapan dasar pertama selepas memegang jawatan itu. Suga turut menggariskan beberapa agenda yang bercita-cita tinggi ketika negara itu berjuang untuk mengimbangi masalah ekonomi dan pandemik. Dilantik ke jawatan itu 16 September lalu, Suga yang juga bekas Ketua Setiausaha Kabinet sebelum ini telah menerapkan dasar yang mesra pengguna. Reputasinya juga baik susulan langkah penjimatan. Paling penting, beliau menyatakan kesungguhannya untuk menjadikan kelestarian ekonomi sebagai tonggak strategi pembangunannya dan meletakkan usaha yang maksimum untuk mencapai matlamat masyarakat hijau. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Badan Pengendali Liga Malaysia, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan penganjuran Piala Malaysia akan diteruskan seperti dijadualkan walaupun kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 9 November ini. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan bagaimanapun menjelaskan pasukan yang berpangkalan di Lembah Kelang termasuk Selangor, Kuala Lumpur, PJ City dan UiTM FC perlu beraksi di venue luar dari Lembah Kelang. Ketika MFL sudah menjangkakan PKPB akan disambung, Datuk Ghani turut mengesahkan semua pasukan sudah dimaklumkan mengenai perkara itu. Sehubungan itu, MFL akan membantu pasukan yang terlibat untuk mencari venue perlawanan di luar Lembah Kelang. Ia menyaksikan skuad Sabah akan beraksi di Semenanjung. Undian Piala Malaysia bakal diadakan pada 1 November dengan tarikh sepak mula kejohanan tertua itu berlangsung pada 6, 7 dan 8 November ini. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus patuhi SOP dan jaga diri. Teruskan menonton TV3. Saya Hawa Rizwana. Assalamualaikum dan salam hormat.